jersey baru, semangat baru yang akan dibawa dalam padang ketika ini oleh pemain-pemain negara. Ada juga yang rutin seperti biasa untuk menukar boot untuk menghadapi perlawanan di babak yang kedua ini. Kerana kita melihat keadaan sekarang ini tidak ada pertukaran baru selain daripada dengan kehadiran Dominic Tan yang menggantikan Feroz Baharudin tadi. Banyak yang saya percaya telah diperkatakan oleh Kim Panggon bersama-sama dengan pembantu-pembantunya. Juga dengan kalau kita lihat di sini gol negara yang sudah pasti akan diberikan kata azimat oleh Cho Jun Ho. Batik menjaga gol kepada Shihan untuk memperbetulkan kesilapan dan juga judgementnya ketika melakukan clearance dan juga keluar daripada kawasan mini gol. Syarul Saad mengambil inisiatif untuk memperkatakan sesuatu. Philip Mango dikekalkan menjaga gol yang bermain dengan cukup cemerlang biarpun tertewas 2 kali. Joshua pertamanya di peringkat antarabangsa, begitu juga dengan Arif Aiman. Joshua menjaringkan 6 gol dalam saingan Super League setakat ini. Arif Aiman dengan 5 gol sebagai antara pemain lokal yang terbaik. Lagi sandaran kita untuk mendapatkan jaringan terletak kepada 3 serangkai di bahagian hadapan. Faisal Halim nun di seberang sana. Arif Aiman di sebelah sayap kanan dan kemudiannya 3 di bahagian midfield. Andre Dos Santos, Wilkins dan juga Syamil Kuti perlu juga membantu. Satu cross jauh yang dilakukan sedikit tinggi, tangkapan terlepas dari tangkapan Philip Mango. Sekaligus memberikan sepakan penjuru yang pertama kepada pasukan negara. Secara keseluruhan hanya 7 kali. Ani, separuh masa yang kedua ini untuk Malaysia. Sangat-sangat baik daripada Malaysia. Mereka bermula apa yang mereka berakhir di separuh masa yang pertama. Saya melihat tendangan-tendangan yang diambil oleh Faisal Halim yang melencong rapat ke arah pintu gol lebih baik berbanding daripada sebelah kiri. Kali ini dia mengambil inisiatif dengan satu hantaran rendah, ditepis baik oleh Mango. Keputusan yang bijak dari penjaga gol itu, percubaan yang terkena kepada belakang Dominic Tan. Ya, tandukan yang belakang dia yang sebenarnya yang dikatakan Haji. Philip Mango bukanlah penjaga gol paling tinggi. Jadi dia terpaksa terbang untuk menolak. Sekali lagi satu kali. Sekali lagi percakaran yang berlaku antara Dos Santos dengan Mango. Dia kata dia tak buat apa-apa. Halang dia di situ oleh Alik. Agak kuat kali ini. Satu lagi sepakan penjuru. Kumpul seberapa banyak yang boleh, no problem. Tapi cuba pastikan untuk convert kepada jaringan. Dan kali ini Arif Aiman yang akan melakukan tendangan outswinger berbanding inswinger yang banyak dilakukan oleh Paulo Josue. Rendah. Wilkin di belakang. Dibawa jauh oleh Komasi. Backhill yang dilakukan. Wilkin sekali lagi. Tidak baik, tapi cuma kali ini permainan diteruskan oleh pengadil Vietnam itu. Dan akhirnya sepakan percuma di tengah padang kepada Solomon Island. Rasa-rasanya apa yang diperkatakan oleh Kim Panggon di bilik persalinan tadi? Jika kita lihat permulaan seperti ini, dia tidak mahu pemain-pemain menghentikan serangan mereka. Mereka bermain tempo yang sama, intensiti yang sama. Mereka menekan dengan tinggi, menekan dengan pantas. Santos cuba untuk menyekat lebih awal. Ada sedikit tarikan yang dilakukan di situ oleh Matt Davis, tetapi permainan diteruskan.
At least dia tidak membantah keras keputusan pengadil itu. Bola 50-50 Yani. Rafael mulai buka posisi sebelah kanan kiri dan bola di sebelah kiri di sebelah musim kedua. Syihan, jangan bermain dengan api Syihan. Bahaya kedudukan dengan kepercayaan yang sudah kembali diberikan kepada anda. Tak sampai dari Enric Dos Santos. Kejar di sini oleh Rafael Leai. Depan dengan Matt Davis. Ada hadangan tapi kali ini advantage diberikan kepada Leai dan goal kick. Bantuan yang diberikan oleh Syamir Kurniawan di situ. Kita nampak Leai bila mempunyai bola di kakinya antara pemain paling baik untuk Solomon Island. Ya betul. Ini yang memang katakan jangan bermain api aja. Nampak tenang, tapi kalau ada kesilapan simple mistake macam itu pun boleh membawa padah sebenarnya. Wilkin tolakkan kepada Faisal Halim. Belum lagi nak menjadi ketika ini. Faisal Halim, larian sudah dilakukan oleh Paulo Josue. Tolakkan kepada Arif Aiman. Cantik gerakannya, membuat satu percubaan kaki kiri. Ditepis di situ oleh Manggo. Kebiasaannya lah, itu yang kerap dilakukan oleh Arif Aiman sepanjang musim ini. Ya, kerana dia yakin dengan kedua-dua kakinya sama ada kanan ataupun kiri. Kini dia memotong ke kirinya, tetapi terlalu tepat kepada kedudukan Philip Manggo yang sekali lagi dia bermula dengan baik di sepanjang masa yang kedua ini. Beberapa kali sudah diuji. Yang awal saja tadi nampak seperti tidak begitu meyakinkan. Dos Santos hanya adalah pemain yang dikekalkan tetapi standby. Minit yang ke-60 ke minit yang ke-65 dan berlaku beberapa pertukaran. Ada juga yang mahu turun beraksi dalam peranan ini. Baik, sedikit kuisan yang dilakukan oleh Dos Santos. Arif Aiman karena beraninya harus dipuji untuk mengatasi Mekawir. Masuk dalam kawasan penalti, satu lagi jatuhan tetapi kali ini tidaklah untuk memberi untuk mendapatkan sepakan penalti seperti yang tadi. Kali ini Syamir dipersalahkan. Asakan yang lebih keras ke atas Kekami Fendi. Sedikit lewat dari Syamir Putih. Sekali lagi Rafael Leai tunjukkan kemantasannya. Kaki tak mudah untuk mencuri bola daripada kakinya. Itu memiliki dua center back yang begitu tegap, Fofana dan juga Alik. Malaysia lebih banyak menggunakan pemain-pemain sayap. Mungkin kalau anda perkatakan tentang Paulo Josue pemain terbaik Malaysia, boleh saya cabar tak? Saya nak letak Stuart Wilkin pemain terbaik Malaysia di first half tadi, Yani. Boleh. Syahan Azmi, jadi antaranya untuk Syamir. Salim datang ke bawah untuk mengambil bola ini dan terus membuat satu hantaran jauh untuk dikejar di sini oleh Arif Aiman. Juga dikejar di situ oleh Calvin Ohasio. Kali ini tak berjaya dia untuk mengatasi Ohasio. Terus saja kepada Syarul Saad. Dia last score dalam kejohanan AFF di Singapura. Bila dia naik untuk bergandingan dengan buat satu hantaran 1-2 bersama-sama dengan Pandu Bakhtia. Ada offside. Baik gerakan ini Andre Dos Santos, tetapi siapa yang menanti di tengah? Baik di sini untuk Paulo Josue. Kali ini tampanannya pula yang tersasar jauh.
dengan menggunakan kaki kanannya. Sekali dia sempurna daripada hantaran kepada Hendrik, memotong ke dalam. Kesemua pemain-pemain pertahanan Solomon Island, apabila hantaran itu berlaku, mereka naik atas, hanya meninggalkan seorang, iaitu Ian Kalu. Tapi saya perlu tarik balik apa yang saya katakan tentang Paulo seketika. Peluang yang cukup baik untuk dirinya. Faisal Halim pula. Kali ini peluang untuk Faisal Halim. Tak salah untuk dia terus mencuba. Walaupun Andre Dos Santos sudah membuka laluan di sebelah tepi. Ini kerap kita lihat sebelum ini apabila dia bersama ataupun Selangor. Bagi saya yang perlu improve adalah decision making. Dia nak melepaskan rebatan. Apabila terlalu ramai pemain yang dia beat, perlukah dia buat hantaran pula. Betul. Baik, sepakan penjuru yang ke-10 secara keseluruhannya dalam 55 minit permainan untuk Malaysia. Sekali lagi satu hantaran Nun ke Fapos dilakukan Manggo. As usual, akan meluru pantas untuk memintas bola tinggi ini. Manggo pemain terbaik Solomon separuh masa yang pertama dan juga separuh masa yang kedua. Semasa dengan jaringan-jaringan pun kita tak boleh nak menyalahkan dia. Gol yang kedua dia telah menepis keluar, tapi ya sayang kerana terus kepada kaki Paulo. Gol pertama. Gol kedua menerusi sepakan penalti. Alik kiri untuk Ohasio. Wilkin mahu bola itu disegerakan kepada Faisal Halim. Obinong. Faisal Halim pendek untuk Wilkin. Dia mencari ruang untuk dirinya, melepaskan rebatan. Baik. Not bad. Percubaan dari Stuart Wilkin yang kerap dia lakukan dalam kejohanan AFF. Apabila pemain nombor 16 Tahiowa dia terlalu pantas dan tak sempat nak berhenti untuk menghentikan larian daripada Stuart Wilkin, membenarkan Stuart mempunyai keyakinan untuk merembat daripada jauh. Sayangnya tidak tepat. Sebelum ini jaringan-jaringannya dihasilkan di Stadium Nasional Bukit Jalil lawan dengan Cambodia, Laos dan juga Singapura. Peluang sebentar tadi untuk pemain kelahiran Woking ini dapatkan jaringan menerusi percubaan jarak jauh. Syamir oleh Josue. Wilkin sekali lagi dia datang. Dia dapat lihat dia punya keterujaan untuk melakukan percubaan itu. Sekali lagi kali ini dengan melakukan tandukan pula, tetapi terus kepada Philip Manggo. Bola itu memang mencari Philip Manggo sebenarnya. Setiap kali di separuh masa kedua ini semuanya tepat kepada tangan Philip Manggo. Wilkin dia sukar untuk dia menjana lebih kekuatan dalam tandukan. Bola melambung tinggi. Dan sekali lagi pemain-pemain pertahanan perlu berterima kasih kepada Philip Manggo. Yep. Lihat bagaimana dia tahu akan beberapa peluang yang dia miliki untuk mendapatkan jaringan. Dia terus pergi. Tambah pula dengan kesedaran beliau bahu kat belakang. Defensive duty dijalankan oleh Syamir Kutiaba. Hendrik. Perusahaan naik. Mana Nabi. Tolakan ke depan. Matt Davis. Seperti biasa juga dengan larian overlap. Bijak untuk mencari ruang. Oponen, dua lawan yang lebih kepada untuk menguji kekuatan dari segi fizikal dan daripada segi kepakaran mereka dalam sukan bola sepak. Admi. Mahu cuba untuk
adalah Syahid Badsyah, main dari Selangor FC ini. Cuba untuk mendapatkan caps yang pertama. Arif Aiman tolakkan ke depan sedikit kuat. Oh, sayangnya apabila Philip Manggo dah keluar, pintu gol itu sudah ternganga luas untuk gol ketiga Malaysia. Ya, baik daripada Faisal Halim, mempunyai kreativiti untuk melorongkan bola tersebut kepada Arif. Kemudian apabila Arif mempunyai peluang untuk meletakkan bola di hadapan Paulo Josue, ya, saya rasa sedikit melantun sebelum dia mendapatkan kontak hantaran tersebut, dan ya, lantunan tersebut tidak membenarkan hantaran yang tepat. Kita maafkan anda, Arif Aiman. Anda telah melakukan banyak tugasan yang cukup baik pada hari ini. Di sana cuba dilakukan oleh Dos Santos untuk mendapatkan Ahmed Davis. Jauh clearance daripada Manggo. Terlepas. Tackling yang dilakukan kosong di bahagian tengah. Gobinong datang daripada belakang. Mujurnya dibantu dengan tampanan pertama daripada pemain Solomon Island itu. Soalannya di mana centre back kita. Dua-duanya berada untuk cuba mendapatkan mengganggu Joseph Senau. Ya, saya rasa mereka bernasib baik yang sentuhan pertama ini kurang memuaskan daripada Rafael Lai. Dan yang pertama juga daripada Dominic Tan, dia sepatutnya lebih sabar, jangan masuk habis. Kerana ada juga hantaran jauh cuba mendapatkan Paulo Josue, tidak berhasil. Solomon Island ranking terbaik yang pernah mereka perolehi 120, yang paling rendah 200, dan ketika ini 134. Arif Aiman dapat kawal bola ini, tapi sayang dia tak dapat nak menguis kepada Paulo Josue. Tekanan yang dilakukan oleh Matt Davis. Kawasan Oceania yang memang kita tahu bahawa New Zealand adalah gergasinya, turut diisi oleh Fiji, Caledonia, tim yang memang tahu negara bola sepak, tetapi menggunakan lawanan ini untuk menguji pemain-pemain kita sendiri. Setakat ini kalau kita lihat separuh masa yang kedua, Joseph Senau bermain di center forward berbanding dengan kedudukan Rafael Liai yang ke bawah sedikit dah ni. Gobinong beruang yang luas untuknya di bahagian hadapan. Sedikit delay, Wilkin terlepas pula Dos Santos. Ayo kejar semula, dapat dipintas oleh Davis. Semula kepada Matt Davis, tolakkan Faisal Halim mencari ruang, berembat tinggi pula. What a chance untuk Faisal Halim, tapi offside rasanya. Dia dah terhencut-hencut di situ. Ya, saya perlu setuju dengan keputusan penjaga garisan Faisal Halim, sedikit offside. Davis daripada kedudukannya di bahagian paling tepi boleh lihat terdahulu. Pada itu kecederaan yang dialami oleh Kelvin Ohasio, antara pemain yang menggunakan boot baru yang dibeli di Malaysia. Kesempatan mereka ambil lah. Okey, offside. Di situ dapat kita lihat isyarat yang diberikan oleh pengadil Vietnam. Okey, 3 pertukaran serentak litak. Kita nampak di situ ada Akhir Rashid dan juga crowd favourite anak jati Terengganu Safawi Rashid untuk dibawa masuk
Separuh masa yang kedua ini memang sudah dijangkakan bahawa Safawi for sure akan diturunkan. William Komasi sedang mengalami kekejangan otot. Jangkaan anda pertukaran posisi dan juga siapa yang bakal dikeluarkan oleh Kim Panggon, Ani? Ya, kalau lihat mungkin Arif, mungkin Faisal, Paulo Josue mungkin Litak boleh bermain di bahagian hadapan. Mungkin juga mereka boleh membuat pertukaran posisi apabila Litak masuk. Mungkin Hendrik boleh ke hadapan. Akia sebelah kiri, Safawi sebelah kanan. Mungkin Safawi juga sebelum ini ada bermain sebagai posisi midfield di bahagian tengah, attacking midfielder. Alright. Hendrik Dos Santos dikeluarkan, digantikan oleh rakan sekelab Akia Rashid. Pemain yang akan membuat penampilan kali yang ke-39. Safawi pula penampilan kali yang ke-53. Litak yang menggantikan Faisal Halim. So Hendrik, Arif Aiman dan juga Faisal Halim, pemain-pemain yang dibawa keluar. Penampilan kali yang ke-9 untuk Litak yang pernah juga bersama-sama dengan Terengganu FC sebelum ini. Tiga pertukaran juga yang akan dilakukan di sini oleh Solomon Island. Yang ni saya kena tulis elok-elok ni. Tolong saya ni, nombor berapa tu yang akan masuk? Nombor 20? 29 dan 13. 13, alright. 13 adalah David Supa. Sempat berbincang kat tengah tu. Apa hal? Ganggu permainan ketika ini. Bobby Leslie, pemain jersey nombor 9. Keadaan baik dilakukan oleh Kobenong. Solomon Island belum sempat untuk membuat sebarang pertukaran. Hantaran untuk mencari Litak. Seorang pemain yang nampak begitu berdisiplin sekali. Tuck in bajunya. Nama pun dah Litak. Nama pun Litak. Cadangan cuba dilakukan. Tackle dari belakang yang dilakukan oleh Safawi Rashid. Dan terus free kick diberikan kepada Solomon Island. Cederaan yang dilami di situ oleh Marlon Tahioa. Okey, Gegemi Feni dibawa keluar, digantikan oleh David Supa. Nombor 8 William Komasi dibawa keluar dan digantikan oleh Molis Junior. Siapa lagi? Nombor 9 Bobby Leslie. Leslie menggantikan Gegemi Feni. Ohasio juga dibawa keluar. Right. Thank you. Kita teruskan. Dilaporkan 12,265 orang para penonton yang berada di stadium Sultan Mizan Zainal Abidin pada malam ini, termasuklah Yang Berhormat Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar. Begitu juga dengan Presiden Persatuan Bola Sepak Solomon Island. Mr. William Lai antara tetamu kehormat. Begitu juga dengan Presiden FAM sendiri
Amin pasti mahu terus memberikan sokongan dan juga galakan kepada pasukan negara yang akan terus berkampung di Kuala Terengganu ini untuk menghadapi Papua Nugini pula dalam perlawanan yang kedua. Namun kita habiskan game ini terlebih dahulu, Ani. 2-1 masih lagi belum convincing. Jauh untuk mendapatkan Kobin Ong, lontaran ke dalam kepada Malaysia. Cari Akhir Rashid, pemain lincah. Karena dengan menggunakan outside foot cuba untuk mendapatkan litak ataupun sapu-sapu saja yang meluru ke dalam kawasan penalti tadi. Tetapi Malaysia mendapat sepakan penjuru. Yang baik daripada Akhir, perlibatan pertama beliau dalam perlawanan ini. Pantas lariannya, mahu meneruskan rentak yang baik bersama pasukan negara selepas gol tentang Hong Kong dan juga Turkmenistan. Ditumbuk di situ jauh oleh Mango. Wilkins mula kepada Litak, buat cross dengan kaki kirinya tapi terus kepada penjaga gol lawan. Malaysia, Davis adalah pemain yang saya pasti anda bersetuju dengan saya, begitu konsisten menjadikan posisi bek kanan ini hak milik mutlaknya walaupun dicabar oleh Quentin Cheng. Sepanjang kerjanya apabila dia berhijrah ke Malaysia, saya jarang kita nampak dia bermain dengan kurang memuaskan. Ada 1-2 game tetapi yang antara pemain paling konsisten. Litak bijak dengan lariannya untuk meloloskan diri, buat cross tak sampai, dikejar semula oleh Litak. Wilkin juga bijak mencari ruang. Kat situlah yang perlu diperbaiki. Apabila hantaran semula yang dilakukan gagal menemui rakan, dilarikan oleh Leai. Wih, kuatnya. Rakan-rakan dah tenang. Juga mengharapkan bahawa Syamir Kuti akan kekal cergas untuk 20 minit yang terakhir ini. Sebab dia akan berdepan dengan Jose Snawo, main yang gemar untuk membuat larian daripada sebelah belakang. Penting untuk memantau pergerakan dan juga keadaan Syamir Kuti yang kurang mendapat aksi bersama JDT. Ya, bertukar posisi, letak ke seberang sana. Akhir lepas tolakan semula. 3 kali dapat kita lihat cutback yang dilakukan tidak sampai kepada rakan-rakan. Pemain Solomon Island terutamanya Javin Alik tidak puas hati dengan keputusan itu. Okey, lagi pertukaran. Rafael Leai penjaring gol dibawa keluar. Jersey nombor 6 dan juga jersey nombor 2 yang akan dibawa masuk. Junior David namanya. Dan ini pun adalah Don Kena. Don Kena berusia 22 tahun. Dan kemudian Junior David pula dilaporkan berusia 21 tahun. Caps yang ketiga. Dirinya dengan pasukan kebangsaan, pemain Central Coast.
Philip Mango bermain dengan klub Central Coast. Mereka ada Marlon Tahiwa yang bermain di Fiji bersama-sama dengan klub Suva. Jaring gol yang bermain di Bosnia, Rafael Leai. Kekerapan untuk melakukan hantaran jauh pula dah nampak agak terselah ketika ini. Tidak ada lagi gameplay yang cuba dipamerkan oleh pemain-pemain negara setakat ini dan juga ketika ini. Ya, sangat berbeza daripada 5-10 minit yang pertama di mana kita melakukan serangan bertubi-tubi tidak berhenti. Tapi saya rasa bila jurulatih Felipe Vega melihat yang membuka cara mereka bertahan, dan mungkin di situlah bila Solomon lebih compact, dia lebih suka. Antara jauh dari Matt Davis cuba untuk melepaskan litak. Dia nak terbabit dalam semua gerakan ketika ini. Daripada tepi dia masuk ke tengah. Sekejap, belakang lagi. Itulah. Begitu patutnya sekali ada Vietnam ini. Kerana satu sepakan penalti. Separuh masa yang pertama. Hari lagi kita akan berdepan pula dengan tim yang berada di ranking 159 dunia, Papua Nugini, yang last kali mereka bermain kompetitif pada tahun 2022 bulan September. Mereka sedang bertemu dengan pasukan Singapura. Shuhan rendah antaranya, dilepaskan untuk Kobinong. Kita tahu dalam beberapa perlawanan gandingan dan juga kombinasi Kobinong dengan Akhir Rashid sering menjadi. Antaranya gol yang cantik ketika lawan dengan Turkmenistan. Litak kembali ke sebelah kiri, itu gol Solomon Island. Safawi Rashid, peluang untuk Safawi, cantik. What a goal! Welcome back to Malaysia. Dia menampan bola itu tak jejak tanah, masa lagi di udara, melepaskan dengan percubaan kaki kiri. Kembalinya beliau ke bumi kelahirannya dengan jaringan yang cantik. Dua sentuhan sebelum dia melepaskan volley yang begitu cantik. Sentuhan pertama, sentuhan kedua cukup sempurna untuk meletakkan dia di hadapan pemain nombor 5 Javin Alik, dan kemudian kaki kiri yang sangat-sangat berbisa untuk menewaskan Philip Mango yang malam ini sangat cemerlang, tetapi tidak boleh menghentikan volley Safawi Rashid yang meletakkannya hanya satu gol di belakang Wong Chun Wah dan juga Tanah Balan Nada Raja untuk berada dalam all time scorer. Ya. Agak tak puas hati. Nanti apa gol tu? Kita lihat sekali lagi. Nanti bagaimana Safawi dapat kontrol, dapat kawal bola itu dengan cukup sempurna dan kemudian melepaskan cubaan outside foot dengan kaki kiri, dan Akhir Rashid datang cuba untuk mengambil peluang di atas kelegaan kealpaan barisan pertahanan itu. Free kick, Dominic Tan akan dilayangkan kad kuning yang agak sia-sia. Agak lewat daripada Dominic Tan, dan agak keras atas pemain yang baru sahaja masuk, Don Kiena. Tapi
saya tak puas untuk melihat jaringan daripada Safawi Rashid, iaitu gol yang ke-19 bagi dirinya dalam 53 penampilan. Kita tunggu sekali lagi. Wilkin, Safawi ke sebelah kanannya, Matt Davis. Wilkin turning tapi gagal untuk mengatasi kawalan yang dilakukan oleh Javin Alik. Lihat keadaan yang agak tenang di barisan pertahanan ketika ini, tak seperti separuh masa pertama, mungkin sebab agak cautious, berhati-hati melakukan kesalahan. Tetapi selepas satu gol mereka dah settle down dan mereka tahu bahawa cara untuk mengatasi pasukan Solomon Island ini adalah dengan kawalan bola yang lebih lama berbanding untuk terus menghantar ke bahagian hadapan ini. Ya, benar, dan apabila kita hilang bola, kita pantas untuk menutup pemain-pemain yang akan melakukan serangan balas. Pada masa yang pertama, banyak kali kita lihat serangan balas yang pantas. Litak semula kepada Litak, mencari rakan di bahagian tengah ke Fapos, cuba untuk mendapatkan siapa-siapa saja yang bersedia. Akhia Rashid di sana, turning dari Akhia, masih lagi dalam game. Pun tunggu peluang juga nih, bila dia nak meledak. Sini ya, Akia dia tahu keyakinan dan juga kepantasan beliau. Sekali dua kali akan dihalang. Dominic Tan, main tunggal yang dapat kad kuning. Rashid berpengalaman bersama-sama dengan Ratchaburi. Dia balik semula untuk berlatih bersama-sama dengan klub lamanya Trinity. Sekarang menjadi rebutan. Apabila saingan bersambung nanti, kedudukannya tak pasti lagi. Tunggu sahajalah ke mana destinasi seterusnya. Wilkin untuk Litak. Safawi meminta bola, dia berada di tengah-tengah. Peluang untuk Akhia di belakang, tapi sekali lagi Philip Mango pantas meluru. Don Kiena. Right. Syami akan masuk. Posisi bek kanan kebiasaannya. Mukhairi juga di situ untuk menggantikan penjaring gol pertama negara, Paulo Joshua. Tidak ada ramai club captain sebenarnya dalam tim kita ni. Wilkin dibawa keluar. Syami untuk bermain di bahagian tengah ataupun kat sebelah tepi, akan membawa Litak masuk ke dalam. Mukhairi juga akan bermain di bahagian tengah rasanya. Jadi itulah dia punya pertukaran pencaturan baru untuk game yang berbaki antara 8 hingga 10 minit lagi. Faisal Halim bermain di Kuala Tegaru ini, bekas padang lamanya dia tak dapat skor gol, tapi dia ada peluang kedua nanti lawan dengan PNG. Khairi, Robin, touch daripada Malaysia. Akhia banyak hilang bola dan kini mengalami kecederaan. Tackle yang lambat untuk kad kuning yang kedua. Kali ini kepada Don Kiena pula.
Dia punya kegairahan sebab dah lama tak dapat main kompetitif. Kita tahu, kita boleh merasainya ni. Dan pada itu pertukaran seterusnya, Marlon Tahiwa dikeluarkan. Patrick Taroga yang dibawa masuk. Cross. Baik. Sayang tidak ada siapa yang bersedia di bahagian tengah. Baik daripada Litak. Dengan adanya beberapa pertukaran posisi apabila pemain baru dimasukkan, Syami akan bermain sebagai wing kanan. Khairi berjaya untuk mencuri. Bolakan ke tengah untuk Litak. Kita sekarang ini, okey, ada kekasaran yang dilakukan ke atas Safawi Rashid. Baring ketika ini, dia bangun. Dewi teruskan game. Lagi rempuhan dari belakang yang agak keras dilakukan oleh Leslie ke atas Safawi Rashid. Banyak pertukaran telah pun dibuat. Yang pastinya pattern of the game itu dah berubah, bertukar. Kita harapkan bahawa kita tidak akan melihat kesilapan-kesilapan mudah yang akan membolehkan pihak lawan exploit keadaan itu. Daripada itu free kick kepada pasukan Malaysia selepas Litak diasak keras oleh David Supa. Ini teritori Safawi Rashid juga. Dia boleh meledak dengan rebatan kaki kiri, melencurkan bola itu ke arah pintu gol. Namun dia nak buka peluang pada rakan-rakan yang menanti di tengah itu. Bahaya, hampir gol sendiri dari David Supa. Di belakangnya Ian Kalu. Sedozin dikumpulkan sepakan penjuru ini oleh pasukan negara. Pantas diambil oleh Litak untuk Akhir Rashid. Cross rendah dikeluarkan oleh Leslie. Asap Mukhairi. Yang dapat dilakukan oleh Mawari Ajmal untuk goal kick pada pasukan Solomon Island. Anda puas hati Ani, 3 gol yang dimiliki oleh pasukan Malaysia untuk melihatkan Kim Panggon mendapatkan kemenangan yang ke-16 dalam 22 gamesnya bersama dengan pasukan Harimau Melaya. Bahaya. Akhir Rashid hampir-hampir saja untuk mendapatkan gol yang keempat. Awalnya dia dalam kedudukan offside tadi Ani. Ya, nampak seperti satu hantaran yang taklah berbahaya, tetapi Leon Kofana tidak handle dengan baik bola tersebut. Dia cuba menahan, kemudian Akia hampir menambah jaringan, tapi satu lagi blok daripada Ian Kalu. Bola kepada Akhir Rashid. Litak yang dapat ditampan di situ oleh Kalu. Davis, kapten ketika ini. Semula kepada Akhir Rashid. Tolakan ke depan sedikit kuat untuk Syamir Kuti. Ada idea untuk meluluskan Syamir Kuti Aba. Ya, kombinasi yang baik di antara rakan sepasukan terdahulu Safawi dan juga Akia. Jadi untuk menjawab soalan anda, Haji, saya rasa yes, kita perlu puas hati dengan persembahan pada malam ini.
3 jaringan adalah cukup baik. Mungkin kita boleh menambah jaringan. Ada benda yang kita boleh elakkan seperti gol pertama yang dibolosi. Kita melihat bagaimana Mukhairi Ajmal untuk mendapatkan lagi peluang buka pasukan negara. Ada kecederaan dia alami, so probably rombakan besar untuk next game dalam tempoh beberapa hari lagi ni. Ya, melihat kepada kecergasan pemain-pemain, saya rasa Kim Panggon juga sudah pasti mahu gunakan pemain yang tidak bermain pada malam ini untuk melihat apakah plan beliau untuk Piala Asia nanti. Kerana sudah pasti kita akan memerlukan setiap pemain yang dipanggil, walaupun tidak digunakan ataupun digunakan, mereka semua sama penting mereka. Yan Kalu mengalami kecederaan. Terlihat kepada penggunaan jurulatih luar meningkatkan standard bola sepak Solomon Island. Arango ni dia kali yang kedua diberikan jawatan ini selepas musim 2017-2018, gantikan Stanley Waida. Mereka juga pernah menggunakan khidmat jurulatih dari Scotland seperti George Cowie, Alan Gillette dari England, Ayrton Andrioli dari Brazil, dan juga Wim Rijsbergen dari Belanda. AFC Nation Cup adalah tournament yang sering mereka sertai, ataupun Pacific Games, kejuaraan yang sering memberi tanda daripada Solomon Island. Akhir Rashid tolakkan ke belakang, Syamir Davis ke tengah, Kuesan kepada Litak, gol yang keempat. Setting baik, Litak juga kembali ke Kuala Terengganu dengan menghasilkan jaringan sebagai hadiah kepada para penonton yang datang ke Stadium Sultan Bizat Zainal Abidin. Terima kasih boh. Mari mendapat 4 gol malam ni. Datang lagi nanti untuk pertemuan yang akan datang. Dan kita lihat bagaimana kuesan yang baik dari Syami. Ya, sangat-sangat cerdik daripada Syami Safari. Sentuhan yang sikit tu memberi begitu banyak ruang dan masa kepada Litak untuk menambah jaringan dan menambah koleksi dirinya. Gol yang ketiga secara keseluruhannya, rembatan padu kaki kiri Sadani yang dilepaskan oleh pemain berusia 34 tahun ini. Sebelum ini mungkin orang mempertikaikan jaringannya adalah ketika lawan dengan tim-tim seperti Maldives ataupun Cambodia. Kali ini dia dapat skor satu lagi gol. Sayangnya kecederaan yang kita harapkan tidak terlalu serius. Gol minit yang ke-90. Kita dapat melihat jaringan yang berkualiti, terutama daripada Safawi dan juga Litak. Terpaksa diusung keluar. Yang dialami ini, kita boleh buat pertukaran lagi tak? Saya lost touch, so lost count. Pertukaran yang sudah dilakukan, Litak masuk, Safawi, Akhia Senang sudah. Ya, itu dia pengesahan 5 gol malam ini di Kuala Terengganu. Penampilan sulung pasukan kebangsaan Harimau Melaya untuk bersama-sama dengan para penyokong pasukan negara di Pantai Timur ini menganjurkan game di Kota Baru, juga di Kuantan. Ong mengejar clearance yang rendah, tak cukup jauh dilakukan oleh
Philip Mango bermain dengan cemerlang secara keseluruhannya, tetapi tak mampu untuk menyekat empat jaringan yang dilakukan oleh pemain negara. Trending ketika ini dengan majoriti mengatakan jaringan world class daripada Safawi Rashid pada minit yang ke-77 tadi. Tanpa batahan. Tanpa. Saya rasa memang satu gol yang cukup sempurna. Dua sentuhan, satu dengan dada, satu sentuhan ke hadapan, kemudian yang berakhir dengan volley kaki kirinya. Syamir ke seluruh padang pembabitannya. Kita tahu dia baru pulih daripada ACL, satu kecederaan yang paling ditakuti oleh pemain-pemain bola sepak. Tapi tengok dalam game ini seolah-olah macam tak banyak kesan ya. Dia punya work rate dia masih lagi tinggi seperti sebelum injury dulu, Ani. Ya, ia semua bergantung kepada rehab beliau, bagaimana dia melaluinya. Dengan lebih banyak perlawanan, dia akan lebih yakin. Ada juga pertikaian yang mengatakan bahawa ketika Litak turning untuk mendapatkan jaringan tu, dia sedikit offside. Apapun, berakhir sudah perlawanan di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin, Kuala Terengganu. Terima kasih Pawi, gol yang ketiga yang memang cukup kelas dunia. Terima kasih Akhya, begitu bersemangat corak permainan anda. Dan sudah pasti Hamsamidah kepada Kim Panggon, terima kasih dari kami semua kerana terus menyuntik kepercayaan bahawa pasukan kebangsaan kita memang berpeluang untuk melangkah lebih jauh lagi. Ani, last word daripada anda. Ya, sangat puas hati dengan persembahan. Pada masa yang pertama, ya, memang kita dikejutkan dengan gol awal daripada Solomon. Tapi selepas itu respons kita adalah sangat-sangat positif. Dan ya, dengan menggunakan ramai pemain, saya rasa mereka telah memberi segalanya dan memamerkan aksi yang baik. Dan saya tak sabar untuk melihat apakah yang mereka boleh lakukan pada tapak pertandingan ini. Baik guys, jumpa lagi 20 Jun nanti, gelanggang yang sama untuk pertemuan dengan Papua New Guinea. Malaysia 4, Solomon Island 1.